Internet agak perlahan ya. Saya cuba tengok peranti lain kalau terpasang. Saya nak minta tutup sekejap. Okay. Kongsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab dekat dalam chatting saja. Ya? Saya minta mutekan dulu ya. Okey, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama-sama saya Ustaz Samsuddin Ahmad bersiarat langsung lah bagi kelas pendidikan Islam kelas 5 Phoenix. Ya. Oleh kerana kita ya sukar nak memanggil kawan-kawan yang lain, tak apa, kita buat rakaman. Nanti rakaman ini akan kita kongsikan dengan kawan-kawan insya-Allah. Mana-mana murid yang nak bersembang ataupun bertanya boleh tanyakan dalam ruangan chatting ya. Saya sentiasa baca insya-Allah. Baik. Untuk memberkati ya majlis kita pada pagi ini, insya-Allah kita punya kelas bagi pertama kalilah ya di alam maya. Sama-sama kita bacakan doa dan sama-sama yang mendengar kita aminkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Tajuk ya pelajaran kita pada pagi ini ya. Bagi saya pelajaran ini pernah saya ajarkan dalam kelas, tetapi apa salahnya kita ulang kaji sedikit ya berkenaan dengan tajuk sunat hayat dan sunat ab'ad ya. Okey. Kriteria kejayaan yang diharapkan pada hari ini, mudah-mudahan semua murid ya dapat atau boleh mengkategorikan perlakuan sunat hayat dan sunat ab'ad ya. Bila kita melakukan solat, ada perkara-perkara rukun dan ada perkara-perkara sunat ya, di mana perkara sunat itu terbahagi kepada dua ini ya. Jadi diharapkan selepas pelajaran saya ini disampaikan, kita akan ada nanti kuisis ya.
kita akan ada soal jawab. Mudah-mudahan akan menambah lagi atau menguatkan lagi kefahaman kita tentang sunat hayat dan sunat ab'ad. Okey. Ini ada dalam buku teks sebenarnya, ya. Saya suka kongsikan ya dialog ini sebagai set induksi lah, ya. Apa yang dikatakan oleh anak kepada bapa dan ada anak yang paling bongsu itu, ya. Anak yang pertama tu bercakap, "Semalam saya nampak kawan saya sujud sahwi ataupun sujud semula selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Kenapa ya ayah?" Begini Luqman, apabila kita tertinggal salah satu perkara dari sunat ab'ad, maka kita boleh menggantikannya dengan sujud sahwi. Adik yang kecil tu bercakap, sunat ab'ad? Baik. Apakah pengertian sunat ab'ad? Ya. Saya rasa murid-murid ada yang dah hafaz dan mungkin ada yang terlupa dah, ya. Kita ulang kembali. Pengertian sunat ab'ad ialah setiap amalan sunat yang ditentukan ataupun yang dituntut ya melakukannya dalam solat. Saya ulang suara. Setiap amalan sunat yang dituntut melakukannya dalam solat. Sekiranya ditinggalkan, maka disunatkan sujud sahwi. Itulah pengertian sunat ab'ad, ya. Kalau kita lihat, maknanya lebih kurang sebenarnya dengan sunat hayat, cuma berbeza kalau ditinggalkan, disunatkan sujud sahwi bagi sunat ab'ad. Ya. Kita lihat macam mana sunat hayat pula maknanya. Pengertian sunat hayat, setiap amalan sunat dalam salat, sekiranya ditinggalkan, tidak disunatkan sujud sahwi. Jadi, membezakan sunat kedua ini, kalau ditinggalkan sama ada kena sujud sahwi ataupun tidak. Kalau kena sujud sahwi, maka kita katakan dia adalah sunat ab'ad. Kalau tidak perlu sujud sahwi, kita katakan dia perbuatan atau perlakuan solat sunat hayat. Ya. Okey. Di sini kita lihat makna kembali kepada sunat ab'ad dan apakah contoh ataupun perkara-perkara perlakuan sunat tersebut di dalam solat yang dikatakan kalau kita tertinggal maka kita perlu ya sujud sahwi selepas tahiyat akhir, ya. Nanti kita akan lihatlah ya bagaimana kedudukan yang dikatakan yang tertinggal itu. Cuba lihat pertama, kedua hingga ke-8 perkara-perkara sunat ab'ad ataupun perlakuan ya dalam solat, perkara-perkara sunat yang dikatakan kalau kita tertinggal kita kena sujud sahwi. Yang pertama ya, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal ini tidak ada dalam solat subuh sebab solat subuh hanya ada 2 rakaat, ya. Tetapi solat-solat lain seperti zuhur, asar, maghrib dan isyak ada duduk tahiyat awal. Maka jika tertinggal duduk tahiyat awal, dikehendaki selepas saja tahiyat akhir kita kena sujud sahwi, ya. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Dia dah duduk dah tahiyat awal, tetapi dia tak baca tahiyat. Juga dikenakan untuk sujud sahwi. Dan yang ketiga, salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
iaitu dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad di dalam tahiyat awal. Ya. Kan kita baca tahiyat, nanti kita tengok balik macam mana bacaan tahiyat dan di manakah yang dikatakan ada salawat dalam tahiyat awal. Dan yang keempat, salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Bacaannya dalam tahiyat akhir. Itu yang keempat. Manakala yang kelima, membaca doa kunut. Ya. Yang keenam, berdiri semasa doa kunut. Yang ketujuh, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Dan yang ke-8, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Kita cuba melihat apakah yang dikatakan duduk tahiyat awal, salawat dan doa kunut tadi. Kita lihat di sini. Okey. Murid-murid, kalau misalan boleh melihat, cuba type dekat ruangan chatting, dapat lihat tak? Alhamdulillah, ya. Okey. Duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat awal, duduk yang ada dalam gambar yang di atas itu, yang sebelah kiri itu, disebut juga sebagai duduk iftirash. Duduk iftirash. Di mana kaki sebelah kanan, tengok dilipatkan jarinya, manakala kaki sebelah kiri, sebagai alas bagi punggung yang untuk kita duduk. Itu duduk tahiyat awal. Tapi kita bukan nak ceritakan yang itu sebagai perkara sunat tadi. Perkara sunat ab'ad, kita lihat dalam tahiyat awal. Kita lihat bacaan tahiyat awal tu di atas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau baca yang sebenar tak boleh kata ya. Saya nak ajar. Jadi saya cuba nak sebut. Di mana perkataan Allahumma salli ala Muhammad pada tahiyat awal, kalau kita terlupa, kita kena sujud sahwi. Saya tak tandakan merah, tapi boleh nampak kan? Tahiyat awal yang di atas itu. Kena ingat kalau kita membaca tahiyat, jari kita kena angkatlah ke depan ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting kena baca salawat Allahumma salli ala Muhammad selepas tahiyat awal itu. Jadi anak-anak sekiranya solat, pastikan jangan terlupa membaca salawat pada tahiyat awal. Kita ulang kembali tadi. Apakah yang dikatakan sunat ab'ad? Duduk tahiyat awal tadi. Yang dikatakan duduk iftirash. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Rupa-rupanya baca tahiyat awal tadi, semua tahiyat awal yang kita baca tadi, kalau tertinggal pun kena sujud sahwi. Okey. Saya dengar ada bunyi bising lah. Okey. Dan salawat
ke atas Nabi Muhammad pada tahiyat awal itu pun kalau tertinggal, kena sujud sahwi. Ya. Dan yang keempat pula, salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Ya. Cuba kita lihat dalam tahiyat akhir yang dikatakan perkara yang dikatakan sunat ab'ad. Ya. Yang kalau kita tinggalkan, kita kena sujud sahwi. Ya. Kita lihat ayat tahiyat yang ke bawah itu, yang di bawah itu adalah tahiyat akhir, bacaan bagi tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir kena ingat ya. Cuba lihat gambar yang di atas itu, duduknya duduk tawarruk ya namanya. Yang mana terlihat gambar rajah di bawah itu ya. Kaki yang sebelah kiri diluruskan ya. Dan kaki yang sebelah kanan masih lagi ditegakkan seperti mana duduk tahiyat awal ya. Kaki kiri kena diluruskan dan diletakkan di bawah kaki ya, kanan itu. Punggung ya, papan punggung sebelah kanan masih berada di atas tumit ya, tumit kaki kiri. Ini yang dikatakan duduk tawarruk ya. Okey, kita ulang kembali apakah bacaan tahiyat akhir yang kita ya nak ajar. Ya. Okey, bacaannya ialah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Di situ adalah bacaan yang kalau kita tertinggal pada tahiyat akhir, kita kena sujud sahwi ya. Jadi sama-sama kita ambil ya peringatan. Okey. Seterusnya kalau kita imbas kembali, apakah perkara sunat yang dikatakan sunat ab'ad ya pada yang kelima ya, iaitu kalau kita tertinggal membaca doa kunut ya. Doa kunut. Yang keenam, berdiri semasa membaca doa kunut. Yang ketujuh, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW semasa kunut. Dan yang ke-8, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad SAW semasa kunut. Ya. Jadi ada 8 perkara. Kita lihat macam mana yang dikatakan ya, perkara-perkara yang kita tertinggal dalam kunut pula. Okey. Kita lihat di sini ya, bacaan doa kunut yang kita baca ketika solat subuh ya. Ini berlaku pada solat subuh sahaja. Maknanya sunat ab'ad pada solat-solat lain tidak ada doa kunut. Jadi kemungkinan kalau solat lain adanya perlunya sujud sahwi ataupun tertinggalnya sunat ab'ad adalah berkaitan dengan tahiyat awal dan berkaitan dengan tahiyat akhir. Manakala kalau solat subuh, dia ada kaitan pula dengan doa kunut. Ya? Cuba kita lihat apakah bacaan doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya. Jadi sekiranya kita tertinggal baca doa kunut, berdiri baca doa kunut, dan kalau kita tertinggal juga baca-baca, diri-diri, tetapi kita tak baca salawat, dan salawat juga kepada keluarga dan sahabat Nabi, maka kita dikehendaki untuk sujud sahwi kerana perkara-perkara tadi adalah merupakan perlakuan sunat abad dalam solat. Okey. Boleh kita lihat lagi sekali ya perlakuan-perlakuan tadi, mungkin dalam masa terdekat ya. Insya-Allah ya, apa yang saya ceritakan tadi boleh difahami dan kita sama-sama ingatkan ya. Okey. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat hayat boleh ya. Rupa-rupanya perkara-perkara berkaitan dengan sunat hayat ya, ada berapa semua? Cuba kita jawab dekat dalam chatting. Kalau kita buku teks ya, untuk yang kita pelajari, ada 18 perkara rupanya ya. Cuba kita baca satu persatu apakah yang dikatakan ya sunat hayat. Dan segi makna sunat hayat, setiap amalan sunat dalam solat sekiranya ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi, iaitu perkara pertama yang dikatakan sunat hayat ialah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kalau kita buat, dapat pahala sunat. Tapi kalau kita tak buat perkara-perkara tadi, tak perlu untuk kita sujud sahwi. Ya? Tengok juga yang perkara yang kedua, iaitu meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Itu juga dikatakan perkara atau perlakuan sunat hayat. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Kalau kita buat sebegitu, dapat pahala sunatnya. Ya? Bagus ya solatnya kalau lihat di tempat sujud itu. Tapi kalau dia tak lihat tempat sujud, ya, tiba-tiba dia terlihat ke belah depan, ke belah atas, ya, terdongak ke atau sebagainya, maka tidak perlu dia melakukan sujud sahwi. Ya? Okey. Yang keempat ialah membaca doa iftitah. Doa iftitah pada waktu bila kita perlu membaca doa iftitah? Cuba jawab dalam masa perlakuan bila kita perlu membaca doa iftitah. Siapa boleh jawab? Type dekat dalam ruangan chatting. Okey. Jawapannya ialah membaca doa iftitah ini berlaku selepas ya mengangkat takbiratul ihram. Mula-mula kali kita lepas ya, mula-mula lepas niat, lepas angkat takbiratul ihram dan kita baca doa iftitah ya sebelum membaca Fatihah. Ya. Okey. Yang kelima, membaca ista'azah. Ya. Iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Fatihah. Ya. Ini juga dikatakan sunat hayat, ya. Biasanya kalau orang yang menjadi imam, dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia tak baca kuat, ya. Dia baca bismillahirrahmanirrahim tu baru dibaca kuat, ya. Jadi kita jarang dengar ya imam baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim masa solat. Tak dengar ya.
Kalau dibaca biasanya waktu solat itu dibaca secara perlahan. Barulah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepas baca Fatihah, sebut apa? Amin. Ya. Okey. Baca amin itu adalah dikatakan juga sebagai sunat hayat. Okey. Saya nak tanya, apakah hukumnya membaca Fatihah semasa solat? Saya tak sebut hukum ni tadi. Kita hanya sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan amin saja tadi. Siapa boleh jawab? Type dekat dalam tu. Wajib. Alhamdulillah. Ya. Sebab apa wajib? Sebab Fatihah adalah rukun dalam 13 rukun dalam pelakuan solat. Ya. Terima kasih pada yang jawab. Yang ketujuh, ya, kita disunatkan juga menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surah dalam solat subuh, Isyak, Maghrib dan Jumaat pada rakaat pertama dan kedua, serta merendahkan suara ketika solat zuhur dan asar. Ya. Ini berlaku, ya, sama ada kita bersembahyang bersolat seorang-seorang ataupun bersolat berjamaah, imam lah, ya. Imam yang membaca secara kuat. Tapi kalau baca solat seorang-seorang, kena bacalah, ya, macam itu juga. Nyaring pada 2 rakaat yang mula-mula tu, walaupun sembahyang seorang-seorang, ya, nak dapat pahala sunat. Tu namanya sunat hayat. Tapi kalau tak buat, ya, walaupun baca perlahan, tak perlu sujud sahwi. Okey. Kita pergi kepada perkara seterusnya. Apakah yang dikatakan sunat hayat dalam perlakuan solat? Membaca surah atau sekurang-kurangnya 3 ayat berturutan selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Ya. Sebenarnya bagi saya, kalau baca 1 ayat pun sebenarnya tak ada masalah. Ya. Tapi cuba nanti kita rujuk balik. Ya. Tapi sekurang-kurangnya 3 ayat lah. Ya. Selepas baca Fatihah itu. Ya. Tapi kalau lebih tu, lagi baiklah. Ya. Tapi kalau katalah kita tak baca, ya, surah-surah tadi, selepas baca Fatihah, tak perlu kita nak sujud sahwi ataupun tidaklah membatalkan solat. Yang ke-9, membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan kalau kita seorang-seorang ataupun kita sebagai makmum, kita sambung dengan Rabbana lakal hamdu. Ya. Rabbana lakal hamdu. Ya. Ketika bangun daripada rukuk. Ya. Maknanya kalau kita jadi makmum, kita baca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Seterusnya, perkara yang ke-10. Melafazkan takbir al-intiqalat. Takbirul intiqalat. Allahu Akbar. Kan setiap kita punya perlakuan, kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar setiap perlakuan tu kan. Kalau kita tak membaca, tak melafazkan maksudnya, boleh ke tak boleh? Sah ke tak sah solatnya? Cuba jawab. Cuba jawab dalam teks. Sah ke tak sah kalau kita tak sebut Allahu Akbar? Ya, lafazkan tu. Sebenarnya hukum kita melafazkan itu hanyalah sunat hayat, ya, tak batal sebenarnya, tak batal, ya. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar, kita dapat pahala sunat. Itulah yang, ya, yang dikatakan, ya, sunat hayat.
Ya. Sunat hayat dia tidak sampai membatalkan kalau kita tidak membaca. Tetapi dia mengurangkan pahala lah sebenarnya. Ya. Kalau kita baca, dapatlah pahala sunat tu. Ya. Tapi taklah sampai membatalkan ataupun tak perlu kita nak sujud sahwi. Ya. Perkara yang ke-11, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ya. Tasbih kalau rukuk lain ya, dan sujud pun lain. Ya, kalau ingat, kalau kita rukuk, kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itulah tasbih ketika rukuk. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi, kalau dia buat perbuatan sujud, dia tak baca tasbih tadi, masih lagi solatnya sah. Ya? Dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya? Tapi kalau dia buat, dapatlah pahala sunatnya. Ya? Yang ke-12, membaca bacaan antara dua sujud, di mana kita duduk. Duduk iftirash ke duduk tawarruk? Sebenarnya ketika itu duduk di antara dua sujud juga dikatakan duduk iftirash. Macam duduk tahiyat awal. Apakah bacaannya ketika itu? Ialah Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau diduduk dia baca, dapatlah pahala sunat. Tapi kalau tak baca, tak perlu sujud sahwi dan tak membatalkan solat. Ya. Okey, yang ke-13. Meletakkan dua tangan di atas paha ketika duduk membaca tahiyat awal dan akhir. Kan kita letak tangan tu letak dekat atas paha ketika kita duduk tahiyat. Kalau dia tidak letak tangannya kat paha, dia letak tangannya atas sejadah, tidak membatalkan solat dan tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia letak tangan di atas paha, dapat dah pahala sunat. Yang ke-14, duduk iftirash. Duduk iftirash tadi tu sama ada duduk iftirash ketika duduk antara dua sujud ataupun duduk iftirash ketika duduk tahiyat awal. Dan yang ke-15, duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini ialah berlaku pada tahiyat akhir. Tadi saya dah terangkan bagaimana duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang ke-16, membaca salawat Ibrahimiyah. Macam mana salawat Ibrahimiyah? Kita membaca salawat ini ketika kita selepas membaca tahiyat akhir. Bacaannya ialah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sekiranya kita membaca salawat Ibrahimiyah ini, dapatlah kita ganjaran pahala sunat hayat. Tapi kalau kita tak baca, masih lagi sah salatnya. Okey, yang ke-17, memberi salam yang kedua. Lepas kita melakukan tahiyat akhir, lepas saja baca salawat tadi, innaka Hamidum Majid. Maka kita buat tahiyat berpaling ke kanan dahulu. Berpaling ke kanan itu adalah rukun. Manakala berpaling maksud saya berpaling tu, perbuatan berpaling tu tak rukun, tapi maknanya kalau kita di saat kita paling ke kanan itu, maksudnya perbuatan itu masih dikatakan sunat hayat. Berpaling kanan dan kiri.
Tapi perlakuan ke kanan itu adalah mengakhiri, ya, mengakhiri solat kita sebenarnya. Saya pernah utarakan pada murid, kalau kita terkentut selepas salam ke kanan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba keluarlah angin kentutnya, ya, tak sempat salam ke kiri. Sah ke tak sah? Ya? Pada ulama mengatakan, ya, sah, sebab, ya, akhirnya solat itu adalah ketika salam yang ke kanan itu, ya. Okey, insya-Allah kita lihat lagi kepada slide seterusnya. Bila sahaja kita, ya, tertinggal salah satu daripada perkara sunat am'ad, kita hendaklah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi, ya. Apakah sujud sahwi? Sujud sahwi ialah melakukan 2 kali sujud selepas membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. 2 kali sujud, maknanya sujud lepas tahiyat akhir tu, ya, kita sujud, kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu, ya, 3 kali. Lepas tu duduk tu tak payah baca apa-apa lah. Lepas tu sujud lagi sekali, ya. Boleh tak kita sama-sama, ya, baca masing-masing, ya. Saya nak seorang boleh baca tak dulu, ya. Apakah bacaan sujud sahwi? Boleh buka mikrofon salah seorang. Boleh baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Bila sahaja nun mati bertemu dengan lam, ya, bacaan bunyi nun itu dah hilang, ya. Jadi bacaannya ialah Subhana man la yanamu wa la yashu. Cuba ulang lagi sekali. Subhana man la. Naman la yanamu wa la yashu. Boleh baiki lagi bacaan, ya. Yang mana yang ada alif kita kena panjangkan lah. Saya ulang lagi sekali bacaannya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Tak payah kita nak laju-laju sangat, ya. Tak takut, ya, terlupa atau kita tersalah, ya, bacaannya. Ya. Boleh baca perlahan-lahan, ya. Okey. Terima kasih. Boleh mute balik mikrofon. Agak-agak ya, murid-murid, boleh tak kita jawab kuizis? Caranya, murid-murid buka Google, type quizizz.com, ya, QUIZIZZ, ya. Saya cuba buka apakah soalan yang dimasukkan dalam kuizis yang saya nak. Okey, kalau yang boleh buka, type dekat message tu boleh, ya. Kalau yang tak boleh buka, type tak boleh, ya. Mungkin mengguna peranti yang sama, susah nak buka kuizis, ya. Contoh yang saya masukkan, ya, nak buka kuizis. Okey, buka je Google, pencarian Google. Saya tunjuk contoh sekarang. Sebenarnya dekat GC pun ada, dan tak apa, sekarang ni buka, saya cuba tunjuk, ya. Sekejap saya juga present.
agak perlahan internet, ya. Okey, dalam bahagian Google ni, ya, kita type sini quizizz.com. Quizizz. Sampai keluar Quizizz. Lepas tu pilihlah join a game. Tadi kita type Quizizz kan dalam Google search. Lepas tu kita join a game, ya. Kita klik join a game. Sampailah boleh buka Quizizz, ya. Nanti dia akan minta nombor kod, ya, kalau kita nak join game. Saya punya internet perlahan. Okey, kalau dah boleh buka tu, ya, Quizizz, sebenarnya di sini ada enter a game code, kan? Enter a game code. Sebenarnya saya dah buat soalan ini malam tadi. Saya cuba nak buka soalan berkenaan soalan kuis. Internet agak perlahan.
Boleh type dekat, sebenarnya dalam GC pun saya ada tugaskan. Cuba jawab dekat dalam teks ataupun boleh bercakap tak dengan saya. Dah dapat buka ke belum? Untuk type kod tu saja. Saya belum bagi kod lagi. Dapat. Okey. Cakap apa? Kejap ya. Saya baru nak buka. Allahu Akbar. Pusing internetnya. Sekejap ya. Dia masih lagi berpusing-pusing ya, sekejap ya. Alamak. Tiba-tiba pula problem. Sekejap ya. Nombor dia 753697. 753697. Dah masuk. Dah. Tadi dah masuk. Bisa dia cakap lah. Dah berapa? Dah masuk Ustaz. Dah. Saya dengar. Saya punya internet yang perlahan sekarang.
Tadi saya terkeluar sekejap. Ada yang kita. Lihat. Start game aku start. Sekejap ya, saya tengok. Start game. Boleh mula ke? Belum start lagi. Boleh start dah? Kalau boleh start, terus ya start. Dah. Dah mula dah? Dah. Okey, teruskan. Macam ni belum ke? Wait. Fatihah. Pakai gambar pelangi. Gambar pelangi senyum. Haris dengan Fakihah je.
Cakap satu lagi dah, saya menang. Ustaz tengok, Ustaz tengok. Ustaz tengok. Kita tunggu Fakihah jawab ya. Habiskan jawapan. Fakihah dah selesai jawab belum? Internet slow. Saya punya internet pun slow. Tak apa, terus lagi jawab. Bateri tinggal 5, tak apa. Kita dah habis dah sebenarnya ya. Sekejap ya. Kita end game lah ya. Okey. Bagi saya semua boleh menang ya. Dengan syarat jawab banyak kali. Mungkin hari ni kita tengok adik Haris menang lah. Ya, tahniah. Ya, saya ucapkan. Ya. Okey. Sebelum kita mengakhiri kita punya pelajaran hari ini ya. Elok rasanya kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr ya. Bacaannya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, terima kasih pada semua. Ya, boleh buka mikrofon masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dari mana? Dah baris. Boleh live. Boleh live tekan gambar gagang telefon tu. Bye. 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 Tekan ni. Mana? Ni. Janganlah main tu. Okey.